Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar anak-anak semua? Alhamdulillah, hari ini kita dapat bertemu kembali dalam mata pelajaran Bahasa Melayu tahun 3. Pada hari ini kita masih di bawah tema yang sama iaitu keselamatan. Untuk tema ini, kamu semua akan mempelajari dua bidang iaitu bidang membaca dan menulis. Kamu semua boleh rujuk buku teks Bahasa Melayu jilid 1, muka surat 43 dan 44. Dah sedia semua? Jom kita mula. Ini ialah petikan dari buku teks muka surat 43 di bawah bidang membaca. Tajuknya ialah Keselamatan Rumah Panjang di Sarawak. Kamu perlu baca petikan ini di dalam buku teks. Baca semua petikan ini, kemudian cuba fahami maksud-maksud tulisan yang berwarna biru. Kalau tak tahu, boleh rujuk kamus Bahasa Melayu, kamus Dewan. Okey, setelah selesai membaca, kamu semua perlu lihat muka surat 44. 44 ialah dalam bidang menulis. Tajuknya tutup supaya selamat. Baca dulu petikan ini. Baca petikan ini sampai habis dan fahami mengenai petikan ini. Mengenai apa? Mengenai memasang penutup longkang. Petikan ini menceritakan mengenai Hanif dan adiknya suka menunggang basikal di halaman rumah mereka. Pada suatu hari, Hanif telah terjatuh semasa menunggang basikal. Lutut Hanif terluka. Ayahnya, Encik Salim, mendapati longkang itu perlu ditutup. Encik Salim telah memasang penutup longkang. Penutup longkang itu diperbuat daripada bahan yang kukuh. Pemasangannya juga dilakukan dengan kemasnya. Beliau berharap agar kemalangan tersebut tidak berulang lagi. Kini, Hanif dan adiknya boleh menunggang basikal dengan selamatnya. Okey. Kalau kamu lihat dalam buku teks kamu, ada 5 soalan. Kamu boleh jawab sendiri soalan tersebut berdasarkan petikan. Okey, boleh jawab dan boleh terus tulis dalam buku teks kamu jawapan tersebut. Okey? Jelas? Seterusnya, bila dah selesai membaca petikan kedua-dua muka surat dalam buku teks, kita beralih pula ke dalam buku aktiviti. Hari ini kamu perlu menyiapkan latihan buku aktiviti jilid 1 muka surat 48 dan 49. Jom kita lihat. Ini ialah latihan muka surat 48. Okey, arahannya baca teks, fahami dan tulis maksud perkataan. Kamu kena baca teks dulu, kamu kena faham mengenai teks tersebut dan tulis maksud perkataan yang dihitamkan. Tak tahu nak buat? Okey, cuba kita lihat sama-sama apa jawapan yang Muallimah boleh bantu kamu. Okey, ini ialah perkataan-perkataan tersebut yang telah dilengkapkan jawapannya. Okey, maksud ini risau bermaksud bimbang, pelapik bermaksud pengalah, sarung tangan, sesuatu yang digunakan untuk menyalut tangan, tercedera, mendapat cedera, panas maksud dia hangat, berpesan, memberi nasihat, berhati-hati, waspada, berwaspada, tertumpah, tercurah, melecur, melepuh, nasihat, ajaran yang baik. Okey, jawapan ni Muallimah telah dapat jawapannya dalam kamus. Muallimah guna kamus. Mungkin kamu tak ada kamus bahasa,
Jadi kamu boleh ambil balik jawapan yang Muallimah berikan ini. Okey, telah siap muka surat 48. Kita terus ke muka surat 49. Aktiviti 3. Arahannya, tulis jawapan pemahaman. Tajuknya, sentiasa beringat. Okey, kamu perlu baca dulu catatan Alia ini sampai habis. Kemudian jawab soalan pemahaman yang diberikan dalam buku tersebut. Ada 4 soalan. Kamu cuba lihat kenapa Muallimah garis-gariskan ni. Ini merupakan jawapan bagi soalan-soalan tersebut. Ada kat sini ada 1, 2, 3. Tapi dalam buku kamu ada 4. Kalau kamu lihat soalan yang keempat. Okey, ni contoh soalan dia ada 4. Kalau kamu lihat soalan yang keempat, dia ada letak tanda otak. Apa maksud tanda otak? Kalau Muallimah selalu maklumkan kepada kamu, tanda otak ni ialah tanda bila kamu kena fikir jawapan kamu sendiri. Apa soalan dia? Apakah tindakan kamu sekiranya mengalami kecederaan apabila terlanggar bucu meja? Di rumah kamu ada satu meja. Mesti setiap rumah ada meja. Tak kisahlah meja makan ke, meja tulis ke, apa-apa meja pun. Tiba-tiba kamu berlari terlanggar bucu meja. Apa yang kamu akan buat? Okey? Fikir sendiri. Jangan ikut soalan dari Muallimah. Sebab ni tanda otak. Okey, jelas? Okey. Setakat ni ada soalan. Kalau tak ada soalan, kamu boleh siapkan sendiri latihan pada muka surat 48 hingga 49. Jika ada soalan, boleh hubungi Muallimah di nombor WhatsApp Muallimah. Itu sahaja dari Muallimah. Assalamualaikum dan terima kasih.